Pengenalan untuk mencapai akhlak mulia adalah penting bagi umat Islam untuk membuang segala sifat negatif yang mereka miliki dari akhlak mereka. Oleh itu, buku pendek ini akan membincangkan secara ringkas beberapa sifat negatif dan rawatannya. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2003, Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa perkara yang paling berat dalam timbangan hari kiamat ialah akhlak mulia. Ia adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surah 68 Al-Qalam, ayat 4 Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan ke atas semua umat Islam untuk mendapatkan dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mencapai akhlak mulia. Hati rohani yang keras, sifat negatif jiwa yang seterusnya ialah apabila seseorang itu sering melakukan dosa tanpa bertaubat secara ikhlas. Menurut hadis yang terdapat di dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4244, apabila seseorang itu melakukan dosa, titik hitam terukir di hati rohani mereka. Kehitaman ini bertambah sehingga seluruh hati rohani mereka tenggelam dalam kegelapan. Orang yang keras hati akan lalai terhadap tugasnya dan terus melakukan dosa. Oleh itu, adalah penting bagi umat Islam untuk bertaubat dengan ikhlas dari dosa besar dan kecil dan berterusan dalam menunaikan perintah Allah Ta'ala. Ini akan membawa kepada hati rohani yang bersih. Bab 26 Asy-Syu'ara, ayat 88-89. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak, tetapi hanya orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Bertindak atas konsesi. Antara sifat negatif jiwa ialah apabila seseorang itu berterusan bertindak atas kelonggaran dan bukannya bertindak sepenuhnya dan betul mengikut perintah Islam. Seorang Muslim tidak boleh mengamalkan sikap ini dengan menghindari perkara-perkara syubhat yang boleh membawa kepada haram mengikut hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2051. Kemarahan. Satu lagi sifat negatif jiwa ialah apabila seseorang itu marah demi kepentingan diri sendiri mengikut kemahuan sendiri. Seorang Muslim hanya boleh marah kerana Allah Ta'ala. Ini adalah apabila seseorang hanya marah apabila perintah Allah Ta'ala dilanggar. Tetapi dalam kes-kes seperti ini, tindak balas mereka mestilah dalam batas-batas Islam. Jika tidak, maka itu adalah bukti bahawa kemarahan mereka bukan kerana Allah Ta'ala. Ini adalah keadaan Nabi Muhammad SAW, yang tidak pernah membalas dendam untuk dirinya sendiri tetapi hanya dimurkai kerana Allah Ta'ala. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 3560. Fikiran buruk. Satu lagi sifat negatif jiwa ialah seseorang itu gemar memikirkan perkara yang tidak terpuji dalam Islam. Ini berlaku apabila seseorang menjadi lalai kepada hakikat bahawa Allah Ta'ala memerhatikan fikiran batin mereka sebagaimana Dia melihat perbuatan zahir mereka. Surah 50 Kahf, ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Mentaliti ini berbahaya kerana ia mendorong seseorang untuk bertindak mengikut pemikiran mereka yang boleh membawa kepada dosa. Sebenarnya, permulaan dosa adalah tanggapan jahat. Jika seorang Muslim tidak menghalangnya dengan tidak menyukainya, ia akan menjadi tahan. Jika seorang Muslim tidak menentangnya, ia menjadi bisikan. Jika bisikan ini tidak dikawal melalui disiplin, ia akan membawa kepada tindakan. Seorang Muslim harus mengamalkan kewaspadaan terhadap penglihatan ilahi dengan sentiasa mengingatkan diri mereka tentang pandangan Allah yang meliputi segala-galanya. Hendaknya mereka menyibukkan diri dengan mengerjakan amal soleh atau halal. Ketaatan yang berterusan. Satu lagi sifat negatif jiwa adalah apabila seseorang percaya bahawa mereka memiliki hati yang bersih dan oleh itu tidak perlu berusaha dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ketaatan ini melibatkan menunaikan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar. Ini sepenuhnya bercanggah dengan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, kerana belum ada seorang pun yang mempunyai hati yang lebih suci daripada beliau. Beliau berusaha sekuat tenaga untuk mentaati Allah yang Maha Tinggi. Contohnya terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6471,
yang menasihati bahawa dia melakukan solat sunat yang banyak pada malam hari sehingga kakinya yang diberkati membengkak. Mengawal kemarahan. Antara sifat negatif jiwa ialah apabila seseorang itu membiarkan kemarahan menguasai dirinya lalu melakukan dosa. Seorang Muslim harus ingat bahawa bertindak dan bercakap dalam kemarahan hanya membawa kepada penyesalan dunia dan hukuman di akhirat. Seseorang harus mengubah posisi badan dan menjadikan dirinya lebih tidak aktif untuk mengawal tindakan mereka apabila marah, seperti duduk. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4782. Untuk mengawal percakapan mereka hendaklah diam sehingga kemarahannya hilang daripada mereka. Ini telah dinasihatkan dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 245. Perkataan yang diucapkan dalam kemarahan sering menyebabkan kerosakan yang lebih berpanjangan daripada tindakan fizikal. Menghitung nikmat. Antara sifat negatif jiwa ialah menghitung nikmat yang dilakukan kepada orang lain. Ini tidak diragukan lagi membatalkan pahala yang boleh diperolehi jika mereka bertindak ikhlas untuk keredaan Allah Ta'ala. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekahmu dengan peringatan atau menyakiti. Jika seseorang beramal kerana Allah Ta'ala, mereka harus mencari pahala daripadanya dan tidak kepada yang lain. Mereka akan dibiarkan kosong pada hari kiamat. Ini diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3154. Sumber segala sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain ialah Allah yang Maha Tinggi. Dia adalah pencipta dan pemilik sebenar setiap nikmat, jadi seseorang tidak boleh berbangga dalam membantu orang lain sedangkan sumber pertolongan itu adalah Allah yang Maha Agung semata-mata. Mengabaikan kesilapan. Satu lagi sifat negatif jiwa ialah apabila seseorang mengabaikan kesilapan dan dosa mereka. Jika seorang Muslim berterusan dengan sikap ini, mereka akan terbiasa dengan kesilapan dan dosa ini dan kemudiannya akan merasa sangat sukar untuk bertaubat dengan ikhlas daripadanya. Oleh itu, seorang Muslim harus menilai dirinya secara berterusan dan ikhlas bertaubat apabila mereka melakukan dosa dan mengelakkan mengabaikannya. Adalah penting untuk diingat bahawa gunung terdiri daripada batu-batu kecil. Iri hati. Sifat negatif jiwa seterusnya ialah iri hati. Seorang Muslim harus tahu bahawa dengki terhadap orang lain adalah kritikan langsung terhadap pilihan Allah Ta'ala, kerana tiada siapa melainkan Dia telah memberikan rahmat itu kepada orang yang dicemburui. Pada hakikatnya, orang yang iri hati mempunyai masalah dengan Allah, bukan orang lain. Bagaimanakah orang ini boleh berjaya? Seorang Muslim hendaklah mengingati Allah Ta'ala, memberikan setiap orang apa yang terbaik untuk mereka walaupun mereka tidak memahami caranya. Mereka hendaklah hanya tunduk kepada pilihannya dan tetap taat kepadanya dengan menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar sepanjang masa. Keselesaan berlebihan di dunia. Satu lagi sifat negatif jiwa adalah keinginan dan berusaha untuk keselesaan yang berlebihan di dunia material ini. Hal ini boleh menyebabkan seseorang itu lalai terhadap kewajipan yang diwajibkan dan berusaha dalam mempersiapkan diri untuk akhirat. Seorang Muslim harus bertindak berdasarkan hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6416. Ia menasihati bahawa seorang Muslim harus hidup di dunia ini sebagai orang asing atau musafir. Orang yang berkelakuan sedemikian akan memahami bahawa dunia ini bukanlah rumah kekal mereka, jadi mereka tidak akan mencari keselesaan yang berlebihan di dalamnya. Mereka sebaliknya akan berusaha untuk memberikan keselesaan kepada diri mereka di rumah kekal mereka, iaitu akhirat. Malah, Nabi Muhammad SAW telah memberi amaran dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7417, bahawa dunia adalah benar-benar penjara bagi orang yang beriman. Bagaimanakah seorang Muslim boleh mencari keselesaan yang berlebihan di dalamnya? Apabila seseorang hidup dengan mentaliti yang betul, mereka akan mendapat keselesaan di dunia ini melalui ketenangan fikiran dan bersedia dengan secukupnya untuk yang seterusnya juga. Mendedahkan kesalahan orang lain. Sifat negatif jiwa yang seterusnya ialah apabila seseorang itu gemar membincangkan kesalahan orang lain.
Seorang Muslim harus ingat bahawa sesiapa yang membuka aib orang lain akan terbongkar kesalahannya. Dan barang siapa yang menutupi aib orang lain, nescaya ia akan ditutupi oleh Allah Ta'ala. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 2546. Oleh itu, seorang Muslim harus memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan oleh orang lain dengan tidak mendedahkan kesalahan orang lain dan sebaliknya menyembunyikannya. Pujian palsu. Antara sifat negatif jiwa ialah terpedaya dengan pujian palsu yang mereka terima daripada manusia. Seorang Muslim harus ingat bahawa mereka lebih mengenali dirinya daripada orang lain berkenaan dengan tindakan dan niat rahsia mereka. Oleh itu, jangan sekali-kali mereka terpedaya dengan pujian orang dan sebaliknya memahami bahawa ia tidak akan menyelamatkan mereka daripada azab Allah Ta'ala, kerana dia mengetahui segala perbuatan dan niat mereka. Memenuhi hajat. Antara sifat negatif jiwa ialah sentiasa memenuhi kehendak seseorang. Ini adalah mentaliti yang berbahaya kerana ia boleh membawa seseorang dari keinginan yang sah kepada yang haram. Oleh itu, adalah lebih baik bagi seorang Muslim untuk mengehadkan keinginan yang mereka penuhi walaupun ia halal. Adalah lebih baik untuk berpegang pada keinginan yang diperlukan dan halal dan sekali-sekala menikmati keinginan yang sah yang lain untuk mengelakkan seseorang daripada tersasar. Ketamakan. Satu lagi sifat negatif jiwa adalah sangat tamak kepada perkara duniawi. Ini menyebabkan seseorang itu terlalu banyak mengabdikan usaha untuk mendapatkan perkara duniawi. Hal ini menyebabkan seseorang itu lalai dalam persiapan menuju akhirat yang kekal abadi. Selain itu, kerakusan yang melampau sering menyebabkan seseorang itu memperolehi perkara duniawi dengan cara yang haram. Sikap ini boleh menjadikan seseorang yang berada dalam keadaan miskin kerana keperluan yang berterusan. Oleh itu, seorang Muslim tidak boleh menghambakan diri kepada perkara-perkara duniawi sedangkan mereka seharusnya hanya menjadi hamba Allah Ta'ala. Seseorang hanya akan menerima apa yang diperuntukkan kepada mereka selama 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6748. Peruntukan ini tidak akan berubah tanpa mengira betapa tamaknya perangai seseorang. Oleh itu, seorang Muslim harus berusaha untuk memenuhi keperluan dan tanggungjawab mereka di dunia ini mengikut ajaran Islam tanpa pembaziran, pemborosan dan keterlaluan dan mengabdikan seluruh usaha mereka dalam persiapan akhirat. Berseronok. Antara sifat negatif jiwa ialah sentiasa berhasrat dan berusaha untuk berseronok di dunia. Orang yang sentiasa dalam mood bergurau akan tidak suka dan mengelak daripada berbincang dan bertindak atas isu yang serius, seperti bersiap sedia menghadapi kematian. Orang ini akan gagal mempersiapkan diri untuk akhirat kerana sikap ini dan oleh itu mereka akan mencapai dunia akhirat dengan tangan kosong. Ia boleh diterima untuk berada dalam mood yang baik tetapi ini tidak boleh menghalang seseorang daripada menumpukan perhatian kepada isu yang serius. Skim sebabnya Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memberi amaran dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2305, bahawa terlalu banyak ketawa membunuh hati rohani. Kemunafikan. Sifat negatif jiwa yang seterusnya ialah disibukkan dengan perkara-perkara zahir, seperti merendah diri secara zahir tanpa berada di dalam hati. Seorang Muslim mesti mengingati hadis Nabi Muhammad SAW, yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6542. Ia menasihatkan bahawa Allah Ta'ala tidak memerhatikan bentuk luaran seseorang sebaliknya dia memerhatikan maksud hati seseorang, mereka makhluk dalaman. Merendah diri secara zahir tanpa ada dalam hati adalah jenis kemunafikan yang harus dihindari oleh umat Islam. Adalah lebih penting untuk memberi tumpuan kepada membetulkan dalaman seseorang dan kemudian bergerak ke keadaan luaran. Mengabaikan akibat tindakan. Di antara sifat-sifat negatif jiwa adalah berterusan dalam menderhaka kepada Allah Ta'ala, manakala beriman akan terlepas daripada hukuman kerana belum ada hukuman yang nyata. Seorang Muslim mesti memahami perbezaan antara hukuman yang ditangguhkan dan ditinggalkan sepenuhnya. Allah Ta'ala tidak menghiraukan perbuatan-perbuatan dia kadang-kadang menangguhkan akibat perbuatan untuk memberi peluang kepada seseorang untuk bertaubat dengan ikhlas.
Oleh itu, seorang Muslim harus mengambil peluang ini sebelum masanya habis. Kegembiraan dalam ketaatan. Satu lagi sifat negatif jiwa ialah apabila seseorang itu melaksanakan kewajipan agama tanpa mendapat kegembiraan di dalamnya. Ini tidak bermakna seseorang tidak merasai kesukaran kerana beberapa tugas fizikal, seperti berpuasa, boleh menjadi sukar. Maksudnya, setelah selesai mengerjakannya mereka tidak merasa senang kerana diberi kekuatan untuk melaksanakannya. Ini boleh disebabkan oleh kurangnya keikhlasan dalam niat seseorang. Oleh itu, umat Islam mestilah berusaha untuk tidak hanya melakukan amal soleh tetapi yang lebih penting melaksanakannya dengan niat yang betul, iaitu untuk keredaan Allah Ta'ala. Kemalasan sifat negatif jiwa yang seterusnya ialah apabila seseorang itu menjadi malas dan berpaling daripada amal soleh sukarela yang biasa mereka lakukan. Lebih buruk lagi apabila seorang Muslim tidak mengambil berat tentang kelakuan ini. Lebih hebat daripada ini adalah apabila seorang Muslim tidak menyedari kelakuan malas mereka kerana kelalaian mereka. Lebih buruk adalah apabila seseorang itu percaya bahawa mereka berusaha keras dalam ketaatan kepada Allah, walaupun mereka hanya menjadi malas. Ini boleh berlaku apabila seorang Muslim tidak menunjukkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana memberikan mereka ilmu, kekuatan, ilham dan peluang untuk melakukan amal soleh. Kurang bersyukur boleh menyebabkan nikmat dicabut yang membawa kepada kemalasan. Seseorang mesti memastikan mereka menunjukkan kesyukuran dengan menggunakan nikmat yang diberikan kepada mereka seperti yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, supaya mereka diberi lagi nikmat yang akan menghalang mereka daripada malas. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Kemalasan fizikal boleh disebabkan oleh makan dan minum berlebihan. Apabila seseorang terlebih makan, ia menguatkan nafsunya yang menyebabkan seseorang itu menjadi malas dalam melakukan ketaatan. Oleh itu, hendaklah mengikut jejak langkah orang-orang yang soleh dengan menjauhi makan berlebihan. Ini akan memberi manfaat kepada kesihatan fizikal dan rohani mereka. Mengelakkan makan berlebihan melemahkan nafsu yang seterusnya menghilangkan rasa malas. Malah, jika seorang Muslim mengikut nasihat Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2380, ia akan mencegah kemalasan dan melindungi mereka daripada pelbagai penyakit badan, iaitu membelah perut kepada 3 bahagian. 1 bahagian hendaklah diisi dengan makanan, 1/3 dengan air dan baki 1/3 hendaklah dibiarkan kosong. Ini boleh dicapai dengan menghentikan diri daripada makan atau minum sebelum kenyang. Kemalasan seseorang juga boleh diubati dengan sentiasa mengingatkan diri betapa terhadnya masa mereka. Jika seseorang tidak menggunakan masa mereka, mereka akan meninggalkan dunia ini dengan tangan kosong dan dengan penyesalan yang besar. Pemikiran ini boleh memberi inspirasi kepada seseorang untuk berhenti malas dan berusaha dalam amal soleh. Memimpin melalui teladan. Antara sifat negatif jiwa ialah apabila seseorang itu menasihati orang lain sambil lalai untuk mengamalkan ajaran itu sendiri. Dalam kebanyakan kes, orang seperti ini hanya ingin mendapatkan kemasyhuran supaya mereka menumpukan perhatian kepada perkara ini yang menyebabkan mereka mengabaikan jiwa mereka sendiri. Adalah penting bagi umat Islam untuk ikhlas berusaha untuk membetulkan diri mereka dengan bertindak berdasarkan pengetahuan mereka dan kemudian membantu orang lain melalui nasihat mereka. Malah, bertindak mengikut nasihat sendiri akan memberi impak yang lebih besar kepada tingkah laku orang lain daripada hanya menasihati mereka melalui kata-kata. Ini tidak bermakna seseorang mesti memperoleh kesempurnaan sebelum menasihati orang lain. Ini bermakna mereka harus ikhlas cuba bertindak atas nasihat mereka sendiri kemudian menasihati orang lain. Mentaati orang sifat negatif seterusnya ialah mentaati manusia dalam perkara-perkara yang membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Seseorang berkelakuan sedemikian kerana mereka percaya orang lain boleh memberi mereka manfaat atau melindungi mereka daripada bahaya. Pada hakikatnya, satu-satunya yang dapat memberikan seseorang ini adalah Allah, yang Maha Tinggi. Jika seorang Muslim mentaati manusia dan menderhaka kepada Allah, Allah Ta'ala akan menjadikan manusia itu menentang mereka dan tidak melindungi mereka dari kesan negatifnya. Tetapi jika seseorang mentaati Allah Ta'ala,
walaupun ia tidak menyenangkan hati manusia, Allah Ta'ala akan melindungi mereka dari kesan negatifnya walaupun perlindungan ini tidak jelas bagi mereka. Bab 10 Yunus, ayat 107. Dan jika Allah menimpakan kesusahan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, maka tiada dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Seorang Muslim mesti memahami bahawa manusia bergantung sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Pada hakikatnya, orang yang tidak berdikari tidak mampu memenuhi keperluan orang lain. Allah Ta'ala hanya menggunakan sebahagian manusia untuk memenuhi keperluan orang lain, tetapi sumber keberkatan hanyalah Allah Ta'ala. Oleh itu, jika seseorang mentaati sumber, yang melibatkan menunaikan perintahnya, meninggalkan larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar, mereka akan sentiasa mendapat sokongan, tetapi jika mereka tidak mematuhi sumber, mereka tidak akan mendapat apa-apa faedah daripada orang lain yang memerlukan sokongan dari Allah yang Maha Tinggi. Ini seperti pengembara yang sesat mencari arah daripada pengembara yang sesat. Bab 3 Ali Imran, ayat 175. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Memerhati kesalahan orang lain. Satu lagi sifat negatif jiwa ialah apabila seseorang itu terlalu sibuk menilai kesalahan orang lain sehingga mereka lalai dengan kesalahan diri sendiri. Mereka yang membuka aib orang lain akan mendapati bahawa Allah Ta'ala membuka aib mereka dan memalukan mereka secara terbuka. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 2546. Mereka yang lalai akan kesalahan mereka sendiri hendaklah sekurang-kurangnya menyembunyikan kesalahan orang lain supaya Allah Ta'ala menutupi kesalahan mereka. Lebih penting lagi, seorang Muslim harus mencerminkan akhlak mereka dan berusaha untuk menghapuskan sifat-sifat negatif melalui menimba ilmu Islam dan mengamalkannya. Berterusan dengan dosa. Sifat negatif pertama jiwa adalah apabila seseorang melakukan perbuatan baik sukarela, tetapi berterusan melakukan dosa tanpa bertaubat dengan ikhlas. Adalah penting bagi umat Islam untuk tidak memandang rendah kesan dosa walaupun kecil. Mereka harus ingat bahawa gunung terdiri daripada batu-batu kecil. Selain itu, lebih utama meninggalkan maksiat daripada melakukan amalan sunat. Oleh itu, umat Islam hendaklah menumpukan perhatian kepada meninggalkan maksiat sambil menunaikan amalan fardu kemudian diikuti dengan melakukan amalan sunat. Ini akan menyebabkan mereka menjadi kekasih Allah Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6502. Pujian dan kritikan. Satu lagi sifat negatif jiwa dikaitkan dengan pujian dan celaan yang berlebihan. Ini adalah apabila seseorang secara berlebihan memuji orang lain apabila mereka gembira atau secara berlebihan mengkritik mereka apabila mereka tidak senang. Ini berlaku apabila seseorang memuji dan mencela orang lain mengikut kehendak dan kemahuan sendiri dan bukannya melakukannya mengikut ajaran Islam. Maksudnya, seseorang hendaklah memuji orang yang dipuji dan dicela oleh Allah Ta'ala tanpa melampaui batas dengan mengucapkan dusta dalam pujian atau menghina orang lain ketika mencela. Kritikan hendaklah sentiasa membina dan dilakukan dengan cara yang lembut secara tertutup. Mereka yang bercanggah dengan cara ini hanya memalukan orang lain dan oleh itu hanya menolak mereka lebih jauh daripada menerima kebenaran. Memuji orang lain adalah kaedah yang baik dalam menggalakkan mereka melakukan lebih banyak kebaikan terutamanya kanak-kanak. Tetapi ini harus dilakukan dalam had dan seseorang tidak boleh mengeluarkan kata-kata sia-sia atau dusta apabila memuji orang lain. Mempersoalkan takdir sifat negatif jiwa yang seterusnya ialah tidak bersyukur atas pilihan dan bimbingan ilahi Allah yang Maha Tinggi. Seorang Muslim harus memahami hakikat bahawa mereka hanya mengetahui rupa luaran sesuatu dan sangat rabun dalam memerhatikan akibat daripada pilihan mereka. Sedangkan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam sesuatu dan kesudahan segala sesuatu. Oleh itu, pilihan dan ketetapan Allah Ta'ala akan sentiasa lebih tinggi daripada pilihan hambanya. Jika seseorang sentiasa memenuhi keinginan mereka, mereka akhirnya akan memusnahkannya. Bersikap tidak puas hati dengan pilihan Allah, yang Maha Agung, tidak akan mengubah pilihannya. Ia hanya akan mengakibatkan kemurkaan Allah Ta'ala.
Maka yang terbaik adalah menerima pilihan Allah Ta'ala, kerana ia sentiasa membawa kepada kebaikan walaupun seseorang itu tidak melihat hikmah di sebalik ketetapan itu. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Menolak kebenaran. Antara sifat negatif jiwa ialah ia tidak mengutamakan kebenaran apabila ia bercanggah dengan kehendaknya. Ini boleh menjadi lebih teruk apabila seseorang mengejar semua keinginan mereka terutamanya, yang menyalahi undang-undang. Oleh itu, seorang Muslim harus mengejar hanya keinginan yang halal dan cuba sedaya upaya untuk mengelakkan keinginan yang tidak perlu kerana ia boleh menyebabkan mereka jatuh cinta dengan keinginan mereka. Cinta ini akan menghalang mereka daripada menerima kebenaran apabila ia disampaikan kepada mereka jika ia bercanggah dengan keinginan mereka yang sangat dicintai. Seorang Muslim hendaklah sentiasa menerima dan bertindak atas kebenaran tanpa menghiraukan pendapat atau perasaan sendiri. Mencari status sosial yang tinggi antara sifat negatif jiwa ialah mencari kepimpinan dan kemasyhuran melalui ilmu. Ini termasuklah berbangga dan menunjuk-nunjuk dengan ilmu. Ini adalah sifat berbahaya yang boleh membawa seseorang terus ke neraka. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 259. Ini boleh disembuhkan dengan memahami bahawa setiap ons ilmu atau apa-apa nikmat lain yang dimiliki seseorang telah diberikan kepada mereka oleh tidak lain daripada Allah Ta'ala. Maka daripada bermegah-megah, hendaklah menyibukkan diri untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana telah melindungi mereka dari kejahilan. Sebenarnya, orang yang menyombongkan diri dengan ilmunya sebenarnya adalah jahil kerana ilmu yang bermanfaat menjadikan seseorang itu lebih khusyuk dan takut kepada Allah Ta'ala. Bab 35 Fatih, ayat 28. Hanya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya yang berilmu. Mencari ganjaran daripada orang sifat negatif jiwa seterusnya ialah meminta pampasan daripada orang selepas membantu mereka. Seorang Muslim harus memahami bahawa jika mereka bertindak untuk kepentingan manusia, mereka tidak akan mendapat pahala daripada Allah Ta'ala. Malah, menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3154, pada hari kiamat mereka akan diberitahu untuk mencari pahala mereka dari orang yang mereka bertindak, yang tidak mungkin. Hanya apabila seorang Muslim beramal kerana Allah Ta'ala, barulah mereka mendapat pahala darinya. Bukti niat yang betul ini adalah apabila seseorang tidak meminta pampasan atau terima kasih daripada orang lain selepas membantu mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekahmu dengan peringatan. Kekaguman diri. Satu lagi sifat negatif jiwa ialah apabila seseorang itu menganggap amal soleh dirinya baik sambil memandang rendah terhadap usaha dan amal soleh orang lain. Seorang Muslim harus memahami bahawa apa-apa kebaikan yang mereka miliki atau amal soleh yang mereka lakukan hanya mungkin dengan rahmat Allah Ta'ala, dalam bentuk ilham, ilmu, kekuatan dan peluang untuk melakukan amal soleh. Oleh itu, mereka hendaklah tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala, daripada memandang rendah perbuatan orang lain kerana rahmat ini mudah dipindahkan kepada orang lain. Di samping itu, seseorang harus ingat bahawa hasil kehidupan mereka atau kehidupan orang lain tidak diketahui oleh mereka. Mungkin mereka akan mati sedangkan Allah Ta'ala murka kepada mereka dan orang yang mereka pandang rendah akan pergi dari dunia ini sedangkan Allah Ta'ala reda kepada mereka. Oleh itu, mereka tidak boleh menyombongkan diri dengan apa-apa yang mereka miliki atau kerjakan dan sebaliknya berlindung kepada Allah Ta'ala dari keburukan melalui ketaatan yang ikhlas kepadanya, yang melibatkan menunaikan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir dengan kesabaran. Kasihan diri antara sifat negatif jiwa ialah apabila seorang Muslim mempunyai rasa kasihan terhadap diri sendiri. Ini boleh membawa kepada sifat negatif lain, seperti tidak bersyukur. Adalah penting bagi seorang Muslim untuk sentiasa mengingati nikmat Allah yang tidak terhitung jumlahnya. Realiti memahami bahawa kehilangan nikmat dan masih memiliki banyak lagi adalah sesuatu yang harus disyukuri oleh semua umat Islam. Bab 16 An-Nahl, ayat 18. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah,
niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Menunjukkan syukur. Satu lagi sifat negatif jiwa adalah apabila seseorang percaya bahawa mereka memerlukan kesabaran sedangkan sebenarnya mereka harus menunjukkan rasa syukur kepada Allah yang Maha Tinggi. Apabila seseorang menghadapi kesukaran, mereka harus mengingati nikmat yang tidak terkira yang masih mereka miliki. Dan mereka harus ingat bahawa Allah Ta'ala hanya menetapkan yang terbaik untuk hamba-hambanya walaupun mereka tidak melihat hikmah di sebalik pilihan itu dengan segera. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kebenaran ini akan memberi inspirasi kepada seseorang untuk menunjukkan rasa syukur walaupun dalam situasi yang sukar di mana kebanyakan orang mengharapkan seseorang itu menunjukkan kesabaran. Menunjuk-nunjuk. Di antara sifat-sifat negatif jiwa ialah menunjukkan amal soleh seseorang kepada manusia. Umat Islam harus memahami bahawa jika mereka bertindak untuk kepentingan manusia, mereka tidak akan mendapat pahala daripada Allah di dunia atau di akhirat. Malah, menurut hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4203, orang-orang ini akan diberitahu pada hari kiamat untuk mencari pahala mereka daripada orang yang mereka lakukan yang tidak mungkin. Pada hakikatnya, menggembirakan manusia sambil bermaksiat kepada Allah Ta'ala adalah bodoh kerana manusia tidak akan dapat melindungi mereka daripada Allah Ta'ala. Sedangkan, jika seseorang mentaati Allah yang Maha Tinggi, kemurkaan manusia tidak akan mempengaruhi mereka di dunia atau di akhirat walaupun perlindungan ilahi ini tidak jelas bagi mereka. Bercakap berlebihan. Satu lagi sifat negatif jiwa yang sering bercakap. Ini disebabkan oleh keinginan perhatian orang atau apabila seseorang tidak memahami risiko kata-kata sia-sia dan jahat. Seorang Muslim harus sedar bahawa ucapan mereka direkodkan dan mereka akan bertanggungjawab ke atasnya. Bab 50 Kaf, ayat 18. Dia yaitu manusia, tidak mengeluarkan perkataan melainkan bersamanya ada seorang pemerhati yang bersedia untuk mencatat. Seseorang hendaklah sentiasa mengingati hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3970. Ia memberi amaran bahawa ia hanya memerlukan satu perkataan jahat untuk menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam neraka pada hari kiamat. Malah menurut sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3973, ucapan adalah punca utama manusia masuk neraka pada hari kiamat. Adalah lebih baik bagi setiap Muslim untuk bertindak mengikut nasihat Nabi Muhammad yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6018, yang pendek tetapi sangat jauh. Bab 4 An-Nisa, ayat 114. Tidak ada kebaikan pada banyak percakapan pribadi mereka, kecuali orang-orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat ma'ruf atau mendamaikan di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Berdiri diam. Satu lagi sifat negatif jiwa ialah apabila seseorang itu berpuas hati dengan tindakan mereka dan tidak berusaha untuk memperbaikinya. Seorang Muslim tidak boleh berdiam diri dan sebaliknya harus berusaha untuk memperbaiki kedua-dua perkataan dan tindakan dan dalam kedua-dua perkara dunia dan agama. Tiada siapa yang menuntut kesempurnaan tetapi mereka harus berusaha untuk memperbaiki diri, sedikit demi sedikit, sama seperti mereka berusaha untuk meningkatkan harta dan kekayaan dunia mereka. Kedekut. Sifat negatif jiwa yang seterusnya ialah kedekut. Punca utama sifat ini adalah cinta yang berlebihan terhadap dunia material. Seorang Muslim harus ingat bahawa apa sahaja yang mereka simpan hanya akan ditinggalkan untuk dinikmati oleh orang lain sementara mereka dipertanggungjawabkan untuknya. Sedangkan, apa sahaja yang mereka hantar ke hadapan dalam bentuk sedekah akan menjadi saksi bagi pihak mereka pada hari kiamat. Selain itu, menurut hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 1961, orang yang bakhil itu jauh dari Allah Ta'ala, jauh dari manusia, jauh dari syurga tetapi dekat dengan neraka. Sedangkan orang yang dermawan itu dekat dengan Allah Ta'ala, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga dan jauh dari neraka. Jika seorang Muslim bergelut untuk mendedikasikan masa di luar kewajipan wajib dalam keredaan Allah Ta'ala,
yang paling sedikit yang dapat mereka lakukan ialah bermurah hati kerana Allah Ta'ala, dengan harapan sikap ini akan membawa kepada keselamatan mereka. Menekankan peruntukan sifat negatif jiwa yang seterusnya ialah mempunyai kebimbangan yang melampau tentang rezeki yang terjamin dan kurang mengambil berat tentang apa yang telah diperintahkan kepada mereka, iaitu kewajipan yang wajib. Apabila kebimbangan ini menjadi melampau, ia boleh mengambil masa untuk mencari rezeki melalui cara yang menyalahi undang-undang. Seorang Muslim harus ingat bahawa Allah Ta'ala yang menciptakan mereka dan telah menjamin rezekinya. Dengan cara yang sama mereka tidak ragu-ragu bahawa Dia menciptakan mereka. Mereka tidak boleh ragu-ragu bahawa Dia sahaja yang memberi mereka rezeki. Bab 30 Ar-Rum, ayat 40. Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberi kamu rezeki. Sebenarnya, Allah Ta'ala telah memperuntukkan rezeki bagi setiap makhluk selama 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6748. Bagaimana mungkin seseorang tidak menerima sesuatu yang telah diperuntukkan kepada mereka sejak dahulu lagi? Berusaha untuk peruntukan yang sah di antara sifat-sifat negatif jiwa adalah apabila kerana malas seseorang berputus asa mencari rezeki yang halal dan sebaliknya hidup dari orang lain, seperti faedah sosial lagi, mendakwa berkelakuan sedemikian kerana tahap kepercayaan mereka yang tinggi kepada Allah Ta'ala menyediakan untuk mereka. Kritikan ini bukan arahan kepada mereka yang secara sah berhak mendapat faedah. Seorang Muslim harus memenuhi kedua-dua unsur tawakal kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan sarana yang telah diberikan kepada mereka, seperti kekuatan mereka, dan dengan bertawakal kepada Allah Ta'ala untuk menyediakannya sebagaimana yang telah dijanjikannya. Bab 11 Hud, ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya ada dalam daftar yang jelas. Ucapan sia-sia jahat. Sifat negatif jiwa seterusnya ialah ucapan yang sia-sia dan jahat, seperti berbohong. Seorang Muslim hendaklah hanya mengucapkan perkataan yang bermanfaat bagi mereka di dunia atau di akhirat. Ini telah dinasihatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 176. Mereka hendaklah menjauhi perkataan-perkataan yang keji kerana ini akan mendatangkan kemudaratan kepada mereka, dan menjauhi ucapan yang tidak berdosa dan tidak berfaedah, iaitu perkataan yang sia-sia, kerana ini hanya akan membuang masa yang berharga yang akan menjadi penyesalan yang besar bagi mereka pada hari kiamat. Seorang Muslim harus ingat bahawa ia hanya memerlukan satu perkataan jahat untuk menyebabkan mereka jatuh ke dalam neraka pada hari penghakiman. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3970. Membuang masa. Sifat negatif jiwa yang seterusnya ialah membuang masa. Ini termasuk sibuk dengan perkara yang tidak melibatkan seseorang. Seorang Muslim harus tahu bahawa masa adalah anugerah berharga yang tidak akan kembali apabila ia berlalu. Penyesalan yang paling besar akan dihadapi oleh manusia ketika mati dan di akhirat adalah tidak menggunakan masa yang diberikan di dunia dengan betul. Oleh itu, seorang Muslim harus bertindak berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3976. Ia menasihatkan bahawa seseorang tidak boleh menjadikan keislamannya cemerlang sehingga mereka menjauhi perkara-perkara yang tidak mengambil berat mereka. Ini termasuk membuang masa dengan aktiviti yang sia-sia. Angan-angan. Satu lagi sifat negatif jiwa adalah apabila seseorang mengharapkan keselamatan walaupun mereka tidak berperilaku taat kepada Allah yang Maha Tinggi. Ini melibatkan menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar. Ini bukanlah harapan kepada rahmat Allah Ta'ala, ia hanyalah angan-angan. Harapan yang sebenarnya adalah apabila seseorang menggunakan kekuatan yang dianugerahkan Allah kepada mereka untuk berusaha dalam ketaatan kepadanya dan kemudian berharap agar Allah Ta'ala menerima usaha mereka. Angan-angan adalah apabila seseorang tidak berusaha atau sedikit pun untuk mentaati Allah Ta'ala dan kemudian berharap Allah Ta'ala akan menyelamatkan mereka. Ini seperti petani yang gagal menanam benih atau menyiram ladang mereka dan masih berharap mereka akan memperoleh hasil yang banyak.
Persahabatan duniawi antara sifat negatif jiwa ialah terlalu cenderung kepada pergaulan manusia atas sebab duniawi. Adalah penting untuk mengetahui bahawa seorang Muslim akan mengamalkan ciri-ciri sahabat mereka. Ini dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4833. Oleh itu, seorang Muslim sebaliknya harus cenderung kepada orang-orang yang bertakwa. Di samping itu, seorang Muslim harus mengetahui bahawa apabila mereka sampai ke kubur mereka, harta dan sahabat mereka akan meninggalkan mereka dan hanya amal mereka akan kekal bersama mereka. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2379. Oleh itu, seorang Muslim seharusnya lebih mementingkan keikhlasan melakukan amal soleh kemudian bergaul dengan manusia atas sebab-sebab duniawi. Surah 43 Az-Zukhruf, ayat 67. Teman-teman karib pada hari itu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kesibukan duniawi. Satu lagi sifat negatif jiwa ialah terlalu leka dalam perkara dan urusan duniawi. Jika ini dilakukan di luar keperluan seseorang, ia akan melalaikan mereka daripada persediaan untuk akhirat yang melibatkan menunaikan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar. Oleh itu, seorang Muslim harus menyibukkan diri dalam mengambil dari dunia material untuk memenuhi keperluan dan tanggungjawab mereka tanpa keterlaluan, pemborosan atau pembaziran. Dan kemudian mereka mesti menumpukan pada persediaan untuk akhirat. Sesiapa yang melampaui batas ini bercanggah dengan nasihat Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3976. Beliau menasihatkan bahawa seorang Muslim tidak boleh menjadikan Islamnya cemerlang sehingga mereka menjauhi perkara-perkara yang tidak mendatangkan kebaikan. Mengambil berat mereka. Dunia material di luar keperluan dan tanggungjawab seseorang tidak membimbangkan mereka.